semua, anda bersama Brother Fai di dalam Malam Mistik Bonus. Baiklah, kisah yang pertama ni datangnya daripada Larry Raphael. Larry Raphael ada dalam ni ya. Dia di dalam akaun Facebook dia bernama Harry Jazz. Larry Raphael ni berasal daripada Sabah, dan Brother Fai selalu kongsikan kisah-kisah beliau ni ya. Kongsikan kisah-kisah beliau ni di dalam channel Cerita Seram lah. So untuk kisah Larry Raphael ni, Brother Fai akan bercerita menggunakan dialek Sabah ya. Dialek Sabah agar cerita yang dikongsikan ni nampak lebih hidup lah ya. Alright, okay, right. Kisah yang pertama ini datangnya daripada Larry Raphael. Kisah yang bertajuk Nyawa di Atas Bala. Sudah sebulan atuk tua kami nazak berat, tapi belum ada tanda-tanda yang dia akan menghembuskan nafas terakhirnya. Usia datuk sudah mencecah 115 tahun. Sudah agak tua, dan hospital pada zaman dahulu amatlah sukar didatangi. Perkampungan atuk tua kami terletak di tepi sungai di tengah hutan rimba yang permai. Untuk ke pekan berhampiran pun mengambil masa sejauh 28 km itu pun dengan menaiki perahu. Kena naik perahu tu memang jauh di pedalaman lah. Atuk tua saya lahir di era sebelum Perang Dunia Pertama. Dia adalah orang asli yang tidak pernah menukar arus dirinya dengan kemodenan. Dia adalah head hunter, seorang pengait kepala. Pada zaman mudanya, dia adalah antara pemuda yang dipercayakan oleh ketua suku sebagai salah satu pendekar untuk melindungi rumah panjang kampung siaitu. Nampaknya belum ada tanda-tanda yang atuk kamu pergi walaupun sudah agak nazak. Sang nenek mengeluh. Dia mengeluh lebih kurang macam ni lah. Nampaknya belum ada tanda-tanda yang atuk kamu mau pergi walaupun sudah agak nazak. Jadi tak apalah Nek. Nanti kita minta tolong orang pandai untuk tengok-tengokkan kenapa atuk belum bersedia untuk pergi. Pesan ibu kami dengan satu. Atuk tua kami adalah moyang kami. Kami panggil atuk tua untuk menghormati status dia dan darjat dia sebagai orang tua adat dari pendekar rumah panjang. Setelah telegram sampai di Kalimantan, salah seorang leluhur moyang kami datang untuk melawat sepupunya yang sakit tenat kerana usia. Leluhur kami ini tinggal di perbatasan sempadan bersama anak cucu cicitnya yang lain. Moyang leluhur ini merupakan pawang adat atau bomoh terhormat kerana mahir dalam pengubatan mistik dan herba alam semula jadi. Moyang leluhur amat bersedih hati melihat keadaan sepupunya. Aki tua kami sudah kurus kering. Badannya seperti tengkorak yang disaluti kulit kering. Dia tidak lalu makan. Dia cuma diberikan air minuman melalui straw dan dimasukkan secara terus ke lidahnya. Kesian ya, sebab dah terlampau tua kan. Ada amalan purba suku kami dahulu. Jika seseorang itu nazak tetapi sukar meninggal dunia, maka dipotong buluh-buluh menegak ke udara. Tinggi buluh itu adalah lebih kurang 12 meter. Buluh-buluh itu cuma dipacakkan dan tidak ditanam. Di atas buluh itu diletakkan tikar
dan kemudian atuk tua saya dibaringkan. Di bawah buluh tadi, tali-tali diikat dan dipegang oleh semua anak muda untuk ditarik secara serentak. Maka tikar itu akan jatuh terhempas dan boleh membuatkan atuk tua saya meninggal dengan cara yang terhormat dan mulia. Moyang leluhur kami mengatakan yang dalam badan atuk kami telah tinggal saka yang dipeliharanya semasa hidup, dan saka itulah yang sebenarnya hidup. Dia enggan meninggalkan tubuh badan atuk tua kami, melainkan jika salah seorang anak atau cucu sanggup menerimanya. Tetapi tidak ada yang sanggup menerimanya. Semua anak dan cucu menolak untuk menerima saka itu. Maka terpaksalah dibuat amalan adat mati lompat, ya. Setelah tali disentak secara serentak, tikar jatuh dan bunyi tulang seperti patah jelas terdengar di tubuh aki tua kami. Bunyinya amat kuat sekali dan jelas terdengar. Prak, prak, prak. Begitulah. Ritual adat mati hormat paksa ini sudah lama diberhentikan. Setelah suku kaum kami memeluk agama anutan pilihan masing-masing, ritual ini lenyap kira-kira 70 tahun yang lepas, sebaik saja merdeka. Pada zaman dahulu, jika seseorang yang lanjut usia sukar meninggal dengan cara natural, maka beberapa kaedah meninggal paksa dibuat. Ada sesetengahnya diletakkan pada atas kayu balak yang tinggi sebelum pokok itu ditebang. Ada banyak kaedah sebenarnya. Paling popular, menjatuhkan dari atas tiang buluh yang tinggi. Kesiannya si Aki, dia nak meninggal, susah mau meninggal, sebab mungkin ada perjanjian daripada dahulu kala. Ni bukan orang sebarangan, ya, orang yang berilmu. Jadi bila dia menggunakan cara begini, si Aki ni akan lebih kesakitan lah, ya. Sehingga kan dia terpaksa dia menjerit kesakitan. Sakit. Sakit. Lebih kurang lah macam itulah, kan. Menurut nenek tua kami, atuk tua kami semasa hayatnya amat suka pergi ke kawasan air terjun tidak jauh daripada perkampungan ini. Mungkinkah di kawasan itu tersimpan rahsia kesaktian dia yang diikat pada sebatang kayu balak? Moyang leluhur kami memutuskan untuk berkonsultasi dengan makhluk gaib bagi mendapatkan petunjuk di mana tabung nyawa, iaitu buluh, yang diikat pada puncak kayu balak itu berada. Makhluk gaib itu memberikan petunjuk yang benda itu diikat pada sebatang kayu yang hidup, namun tidak dimiliki daun. Pokok kayu balak itu kelihatan mati, namun hakikatnya masih lagi hidup. Kesaktian yang fatal telah menyebabkan pokok itu hilang suburnya. Setelah berhari-hari mencari keberadaan pokok balak itu, akhirnya pokok balak itu ditemui. Memang benar, dalam rimbunan hutan pokok belantara cuma ada sebatang saja. Pokok balak yang tinggi dan kering, daunnya tidak ada. Habis semuanya berguguran ke tanah. Pokok balak itu kemudiannya dipanjat. Pada hujung pangkal pokok itu ditemui sebakul alat-alat ritual yang penuh dengan barang-barang pemujaan dan rambut. Terdapat buluh yang diukir dan berisi air hitam pekat. Atuk tua kami telah melakukan ritual di mana nyawanya diikat di puncak pokok. Ritual ini bertujuan agar selamanya hidup dia akan terpelihara daripada penyakit dan kecederaan yang membawa maut. Moyang tua kami mengarahkan agar benda itu dijatuhkan dari atas pokok. Serentak itu berlaku letupan kecil ketika benda itu terhempas di atas tanah. Benda-benda itu pecah terburai dan puncak ketinggian pokok balak.
Setelah rombongan mencari pulang ke rumah panjang, dikabarkan kepada mereka yang atuk tua kami telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan tenang sejam yang lalu. Pada zaman dahulu, para pendekar mengikat semangat mereka pada benda-benda tertentu agar mereka sentiasa hidup dan sihat dan sukar mati dan berusia panjang. Bagi pendekar yang terlupa kerana faktor usia yang lanjut, kisahnya akan menjadi seperti atuk tua kami, terus hidup walaupun fiziknya tidak lagi berdaya. Daripada Larry Raphael, based on true story. Sekian, terima kasih. Baik saudara, selesai untuk kisah yang pertama ni. Okey, korang faham tak apa yang Brother Fai cerita ni? Okey, ini adalah orang kata satu adat daripada di Sabah lah, kaum, kalau tak silap brother, kaum dusun, ya. Betul, betul tak Erijas? Kaum dusun kan, kaum Dayak ataupun kaum dusun lah, begitulah. Jadi macam mana pun apa yang Brother Fai ceritakan ni, kita sama-sama menghormati adat resam bagi semua kaum lah, ya. Setiap kaum ada kepercayaan dia masing-masing lah. Okey. Jadi inilah kisah daripada Larry Raphael.